Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua ibu bapa dan penjaga murid-murid SK Kesang Tua yang hadir pada Libat Urus Delima pada hari ini. Ya. Alhamdulillah hari ini kita akan sama-sama berkaitan dengan Libat Urus Delima dan sistem pendidikan online terancang. Bersama saya Ustazah Nur Hayati Bibi Ismail, Guru Penyelaras Lestari SK Kesang Tua sesi 2022. Ya, kita nak cerita ni tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan apa itu delima. Kenapa cikgu-cikgu atau KPM menyediakan cerita pasal delima dan menyediakan satu pelantar atau satu platform pendidikan bernama delima. Apa itu delima sebenarnya? Apa rasionalnya delima? Kenapa saya diminta untuk membuat Libat Urus Delima bersama tuan-tuan dan puan-puan hari ini, supaya kita harap tuan-tuan dan puan-puan dapat membantu anak generasi murid-murid sekarang ini dalam melakukan atau melaksanakan pendidikan digital ini dan pembelajaran secara kemiri. Kita lihat pendidikan digital. Bila kita kata berkaitan pendidikan digital, kenapa mesti pendidikan digital? Kalau kita lihat berdasarkan report daripada Future of Jobs dalam World Economic Forum pada tahun 2020, terdapat 10 kemahiran kerja yang perlu ada pada anak-anak kita yang akan datang. Dah tak macam kemahiran kerja yang perlu ada pada kita dah sebelum ni. Mereka perlu ke depan lagi. Ada 10 kemahiran kerjaya bagi murid pada pembelajaran aktivitis dan analisis, kreativiti asli yang berinisiatif, berkepimpinan dan mempunyai pengaruh sosial, kemudian penggunaan, pemantauan dan kawalan teknologi, reka bentuk teknologi dan pengatursyaraan, berdaya tahan, dengan stres dan fleksibel, kemudian mempunyai penakkulan, penyelesaian masalah dan pengenalan idea atau konsep. Berdasarkan kemahiran kerjaya ini, maka School of the Future dia menggariskan ada 8 ciri-ciri yang perlu ada dalam pendidikan untuk mendepani revolusi perindustrian 4.0 ini. Antaranya adalah pembelajaran berpusatkan murid dan sepanjang hayat, pembelajaran kolaboratif dan berasaskan penyelesaian masalah, pembelajaran inklusif dan multi-akses, pembelajaran diperbadikan dan pada kadar kendiri, boleh belajar secara kendiri, kemahiran interpersonal yang tinggi, kemahiran teknologi, kemahiran kreativiti dan inovasi dan kewarganegaraan global. Ini antara ciri-ciri yang perlu ada pada dalam sistem pendidikan dalam mendepani revolusi perindustrian 4.0. Kalau kita lihat kepada tahap kesediaan kemahiran digital murid-murid sekolah di Malaysia ini, sebenarnya mereka dah berada setanding dengan USA, dengan Norway dan berada di belakang Switzerland. Sebenarnya maksudnya, makna kata dekat sini adalah murid-murid di Malaysia ini, mereka dah ada dah kemahiran digital itu sendiri. Makna kata kalau kita beri handset atau beri laptop ke mereka, mereka dah boleh explore sendiri. Mereka dah boleh, kadang-kadang ada murid yang boleh buat program sendiri, app sendiri. Maksudnya kemahiran digital sedia ada murid-murid dah ada dah. Maka sebab itulah KPM menyambut, maksudnya dengan kesediaan kemahiran yang sedia ada pada murid-murid itu sendiri, dan dalam menepani cabaran revolusi perindustrian keempat ini, maka KPM menyediakan satu platform, satu pelantar khusus untuk sumber pendidikan murid. Itulah dia D5. Apa itu D5? Tuan-tuan dan puan-puan, apa itu D5? Mungkin ada yang dah
pernah dengar sebelum ni. Mungkin ada yang baru pertama kali, mungkin anak dia baru masuk dari 1 tahun ni. Apa itu delima? Jom kita saksikan video ini. Saya akan sharekan sekejap. Hari ini kita akan mengenali apa itu delima. Delima ialah Digital Educational Learning Initiative Malaysia yang diperkenalkan oleh KPM kepada semua warga pendidik di Malaysia. Murid-murid akan mendapat email, buku teks digital, pusat sumber maya, pembelajaran secara maya, secara atas talian iaitu Google Classroom, Microsoft Teams dan banyak lagi. Melalui Google Classroom, murid-murid akan belajar secara kendiri, secara atas talian bersama guru-guru mereka melalui kelas-kelas yang telah diatur, dan murid-murid dapat menghantar tugasan secara atas talian dan mendapat markah. ID dan password murid-murid akan diedarkan oleh pihak sekolah melalui guru kelas. Sekiranya murid-murid terdapat masalah mengenai delima, murid-murid boleh berhubung dengan guru ICT SK Kesang Tua iaitu Ustazah Nurhayati binti Ismail. Bersama kita budayakan pembelajaran dalam norma baharu. Sekian, terima kasih. Okey, itulah tadi berkaitan dengan delima, pengenalan tentang delima. Macam-macam ada dalam delima, satu pelantar, yang mana one stop center lah dekat situ ya. Kita akan lihat pula selepas ini saya akan tunjuk pada ibu bapa. Ini adalah wajah delima yang lama 1.0 yang sebelum ini yang sedia ada lah yang dibekalkan oleh KPM. Okey, ini delima muka depan dia. Bila kita log masuk saja sebagai murid, terdapat macam ni lah gambarannya. Okey, ada buku teks digital, ada aktiviti, aplikasi, pusat sumber maya, email, ada kalender, maklum balas, dan rakan delima. Okey. Ini kat buku teks. Buku teks digital ini disediakan oleh KPM. Daripada tahun 1 sampai tingkatan 6. Termasuk kelas peralihan sekali. Maknanya kata, sekiranya murid-murid ada tertinggal buku, ataupun murid-murid ada di kampung tak bawa buku teks, pulang ke kampung, yang perlu memerlukan murid-murid untuk membuat rujukan, maka kerajaan dah sediakan buku teks digital dalam bentuk PDF. Ibu bapa boleh buka website delima, pergi kepada buku teks dan akan dapat paparan. Pilihlah tahun berapa anak-anak, tahun 1, tahun berapa, semua buku teks dah disediakan. Selain daripada itu, isu beg berat, inilah salah satu satu platform lah. Mungkin ada sekolah yang letakkan lokal, buku teks di sekolah, maka dekat rumah ibu bapa atau murid-murid boleh membuat rujukan melalui buku teks digital. Akan datang, benda ni dah lama dah dimaklumkan, tapi kita tak akan maksudnya tidak mustahil satu hari nanti murid-murid perlu hanya membawa tablet saja ke sekolah kan, tidak perlu lagi membawa buku teks kan, mana tahu sebab benda-benda ini di luar jangkaan kita lah. Ini adalah buku teks digital. Okey, maksudnya bila
tak ada alasan lah untuk ibu bapa kata anak saya tak dapat apa tu, tertinggal buku teks atau sebagainya. Buka saja Lama Web Delima. Okey, kita lihat kepada aktiviti untuk murid-murid. Apa yang disediakan oleh KPM? Kita ada Google Classroom, Microsoft Teams, kita ada Apple Resources, kita ada EduWeb TV, kita ada video pembelajaran KPM, kemudian kita ada latihan atas talian dan sebagainya. Yang sekarang ni kita EduWeb TV ni boleh buka bila-bila nak tengok, Okay. Kemudian kita ada video pembelajaran KPM tu, Didik TV kita ada, Kemudian yang biasa kita guna adalah Google Classroom. Nanti kita akan lihatlah apa yang ada dalam Google Classroom. Google Classroom ni macam kelas maya lah untuk anak-anak. Microsoft Teams pun sama seperti Google Classroom juga, tetapi dia di bawah Microsoft lah. Kalau Google Classroom bawah Google. Okey, kemudian kita ada aplikasi yang murid-murid boleh gunakan. Kita ada Canva untuk Google, sediakan YouTube, Google Camera, Google Drive. Google Drive ni simpan bahan pembelajaran anak-anak secara maya, ada cloud lah. Google Drive, tak perlu simpan dalam laptop dan sebagainya. Buat kerja save kat Google Drive kan. Okey, Microsoft pun ada sediakan juga aplikasi untuk anak-anak. Contohnya Microsoft Office 365. Murid-murid boleh guna secara atas talian. Kemudian kita ada aplikasi lain, contohnya Quizizz, Kahoot, Canva dan sebagainya. Inilah quiz-quiz yang biasa ada yang pernah dengar kan? Kahoot, kalau cikgu biasa buat Padlet, Plickers, cikgu buat latihan atas talian, quiz-quiz, biasa mereka akan gunakan ni lah. Okey, ini ada surface yang lama dan kita ada surface yang baru, Delima 2.0 yang baru disediakan oleh KPM. Saya dalam awal ujung bulan 4, tak silap saya. Ini adalah surface yang baru. Okey, dengan link yang barulah di 2.delima.edu di M1. Surface lama ada tapi dia baru buka untuk surface yang kedua dan saya rasa surface yang kedua ni lebih mesra pengguna. Kalau masuk-masuk je kita login je kita tengok macam ni dah. Nak pergi masuk Google Meet ataupun kita nak terus masuk Google Classroom, kita ada nak tonton Didik TV, maksudnya dah terus dia ada dan kat tepi ni ada apa pembelajaran anak-anak, apa tugasan dia yang kena buat. Kalau cikgu hantar tugasan dah ada notifikasi kat sebelah sini. Maksudnya lebih senang lah Okey. Kita lihat kepada Google Classroom pula. Okey, kita klik je tadi dekat Google Classroom. Kita akan dapat paparan macam ni. Inilah kelas yang dibina oleh guru-guru. Jadi anak-anak klik join saja. Klik join, kita akan dapat macam ni paparan. Apa yang cikgu sediakan untuk anak-anak. Kita ada latihan, cikgu kita masukkan nota dalam ni. Maksudnya kat sinilah simpannya latihan, nota anak-anak. Anak-anak boleh buat ulang kaji secara kendiri. Sekarang ni dah ada pembelajaran secara hybrid. Hybrid ni macam mana? Sebab parent kata kalau Google Classroom ni atau pendidikan secara maya ni PDPR je, waktu pandemik je, macam tahun lepas kan. Tapi tidak, sekarang ini KPM memperkenalkan adalah pembelajaran secara hybrid, iaitu bersemuka dan juga secara maya. Maksudnya di atas talian, maksudnya bila balik rumah mereka belajar secara kendiri, kena explore sendiri ilmu, nota, buat latihan yang lebih mendalam. Ini yang baru diperkenalkan oleh KPM, pembelajaran secara hybrid. Maksudnya bukannya Google Classroom ni waktu pandemik sahaja ada, tak ada. Selepas ini KPM akan lebih menekan kepada pembelajaran secara kendiri. Okey, maksudnya dekat Google Classroom nanti anak-anak boleh tengok markah. Ini saya tak masukkan pula. Kalau anak-anak boleh tengok markah di submit. Jadi ibu bapa boleh tengok anak-anak ni ada kerja tak yang guru tugasan yang diberikan oleh guru. Dekat sini ada nota latihan dan sebagainya. Untuk ibu bapa, untuk maklumat ibu bapa akan datang. KPM nak sediakan apa? Ada sistem pendidikan online terancang. Ataupun sumber pendidikan online terancang. Apa itu SPOT?
Spot ni sebenarnya dia satu portal dia duduk dalam delima yang ada dalam tu adalah buku teks, ada video pendidikan, ada simulasi, kalau macam buat sains ada eksperimen, ada simulasinya, ada gamifikasinya, menaiki Kahoot, quizzes dan sebagainya. Ada bahan-bahan yang dalam bentuk augmented reality ni, boleh bergerak-gerak tu, nampak ini. Kemudian ada yang yang disusun lah. Bahan-bahan ini disusun dan dibahagikan mengikut susunan tajuk dan buku teks ikut tahun. Tajuk apa? Ada subtemanya apa? Maksudnya ini adalah perancangan KPM pada masa akan datang. Nampak? KPM ke arah kepada pendidikan digital ini. Apa objektif spot yang bakal diperkenalkan oleh KPM ini? Yang pertama, nak sediakan bahan PDP dalam talian secara berstruktur. Jadi murid dari balik rumah mereka boleh explore lagi, belajar secara kendiri. Jadi kita nak maklumkan dekat sini, bila kita buat libat urus ini, kita harap ibu bapa boleh bimbing anak-anak. Yang dekat sini. Jadi ibu bapa tahu bila kita sebut sahaja delima, ibu bapa tahu nak buka macam mana, ibu tahu apa kepentingan delima, dia tak marah anak dia buka delima. Apa tu? Bila anak dia main quiz kan, kadang-kadang quiz ni kadang-kadang ada game-gamenya. Dia tahu, itu bukan game yang macam PUBG dan sebagainya. Itu adalah game yang berasaskan education, ada berdasarkan pembelajaran lah. Jadi murid-murid boleh mudah nak cari bahan. Ibu bapa boleh guide murid-murid. Dia tak tahu nak cari bahan dekat mana, nak buat rujukan dekat mana. Bila buka saja delima, kat situ macam-macam ada bahan-bahan PDP. Ini akan datang yang bakal disediakan untuk anak-anak sekalian. Kemudian kita nak tingkatkan kemahiran digital dan kalangan murid, kemudian meningkatkan pembelajaran personalized learning dan pembelajaran deeper learning. Maksudnya mendalam lagi. Dekat topik tu ada tajuk, ada konsepnya apa, dia buat simulasi lagi, kemudian ada latihan lagi, ada gamifikasi lagi. Jadi dekat situ kefahaman murid akan lebih bertambah. Mungkin akan datang guru-guru yang menggunakan kaedah blended learning. Dia akan buat suruh murid explore dulu, balik dalam kelas kita just berbincang, buat latihan, berkumpulan, bertukar-tukar sharing, bertukar idea dan sebagainya. Mungkin sekolah rendah tak berapa nampak, belum sekolah menengah. Dan kita pun ke arah build up guru-guru kita ke arah itu. Selaras dengan hasrat KPM. Okay, ini yang konsep yang dimaklumkan lah kepada kita, yang bakal dibuat untuk spot akan datang. Maksudnya pilih saja anak sekolah rendah ke tahun berapa, kalau katakan tahun 1, tengok pula subjek apa nak tengok. Kemudian dalam subjek tu ada bab lagi. Contoh bab 1, apa subtema dia. Dekat situ dah ada kandungan berkaitan dengan buku teks, kemudian ada video, ada slide disediakan dekat dalam tu. Inilah yang dihasratkan oleh KPM, agak ada satu sumber pendidikan secara terancang, spot itu. Kemudian ada aktiviti pengukuhan, ada latihan, kemudian ada aktiviti pengayaan ni, macam-macam lah daripada sumber-sumber yang lain. Jadi ringkas saja libat urus kita pagi ini, dan saya harap ibu bapa dapat faham apa kepentingan delima itu sendiri sebenarnya, dan boleh mengambil peranan untuk pembelajaran anak-anak. Ini adalah kena cakna lah, kena cakna tentang pembelajaran anak-anak. Saya faham ada kekangan-kekangan internet dan sebagainya. Kita cubalah cuba untuk mengikuti arus semasa pendidikan anak-anak. Dekat sekolah kita juga cuba guide, tapi dekat rumah kita harapkan peranan daripada ibu bapa, dan saya ucapkan sangat-sangat tahniah kepada ibu bapa yang berperanan, yang membimbing anak-anak sepanjang PDPR waktu pandemik yang lepas. Bila saya tanya penglibatan guru-guru dan murid-murid, saya tengok ramai yang dah menggunakan delima, Google Classroom, tetapi masih ada lagi terdapat murid yang tak pernah log masuk delima, tak tahu macam mana nak log masuk delima. Dan insya-Allah untuk satu sesi lagi libat urus yang akan datang khusus untuk log masuk delima, dan kita akan explore sama-sama macam mana nak masuk delima. Untuk ibu bapa dah advance ni, saya tahu ada ibu bapa yang dah
apa ke depan lagi kan. Jadi nanti saya akan beri email ID dan password email kepada anak-anak. Ya, nanti kita akan ada pelancaran D5 di peringkat sekolah yang kita akan beri kad dan untuk ada email dan password anak-anak. Ya. Sekiranya dah teruja sangat nak tahu sangat kan email anak-anak, boleh saja WhatsApp saya ya, berhubung dengan saya, ataupun ada masalah-masalah ya, saya tak tahu email anak saya tak boleh buka passwordnya ni, maklumkan sahaja kepada saya dan insya-Allah saya akan bantu ibu bapa sekalian setakat yang saya mampulah. Ya, insya-Allah kita akan jumpa untuk libat urus yang kedua nanti, khusus untuk ibu bapa tahun 1 dan juga ibu bapa yang belum pernah log masuk D5 nanti. Ya. Sekadar itu sahaja ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang turut sama pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.